Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke bab 8 iaitu pelarasan berdasarkan tarikh imbangan. Okey, sebelum kita masuk ke bab ni, okey, cikgu nak tunjukkan satu ilustrasi kenapa kita perlu buat pelarasan. Okey, ada dua tempoh yang berbeza. Katakanlah dalam tahun ni adalah pada tahun 2020. Okey, katakan ni 1 hari bulan 1 2020 sehingga 31 hari bulan Disember 2020. Okey, daripada 1 Disember sehingga 31 Disember terlalu banyak beratus-ratus dan beribu-ribu transaksi telah pun dibuat. Okey, cuma kita kena ingat balik semula di dalam bab pertama di mana apa semua yang berlaku pada tahun tersebut akan direkodkan pada tahun yang tersebutlah. Contohnya kalau gaji masuk pada 2020 dan kena rekod pada 2020 lah. Tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang berlaku sepatutnya berlaku pada 2020 tidak dapat berlaku ataupun tidak dapat direkodkan, sebaliknya benda itu berlaku pada tahun hadapan 2021. Okey, cikgu bagi contoh Okey, sepatutnya gaji yang you akan dapat pada bulan 12 tetapi gaji you tak dapat lagi tetapi gaji bulan 12 tahun 2020 you dapat pada bulan 2 contohnya bulan Februari. So kita tak boleh rekodkan terlebih awal sebab gaji tak dapat lagi bulan 12 tetapi gaji you pada bulan 12 tu dapat pada bulan Februari. So dia menjadi satu masalah dari segi timing. So sebab itu dia akan ada satu kronologi yang kita panggil sebagai terdahulu, terakru dan sebagainya lah. So kita akan tengok macam mana kita nak buat pelarasan kerana ada certain transaksi pada tahun akan datang tidak dapat direkod pada tahun sebelumnya Okey, so sebab tu pelarasan perlulah dekat sini. Okey, ada 3 jenis pelarasan pada tarikh imbangan. Macam kes patutnya kita buat 2020 tetapi ada transaksi 2021 yang perlu dimasukkan pada 2020. Okey, yang pertama adalah akaun nominal. Akaun nominal ni adalah kontrari antara hasil dengan belanja. Okey, kita akan tengok ada hasil yang terperoleh, hasil belum terperoleh, belanja terperoleh dan belanja belum diperoleh. Belanja dibayar dan belanja belum dibayar. Belanja dibayar secara advance Okey, yang kedua, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Dan yang ketiga, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Yang keempat, pelupusan aset ni ada tetapi jaranglah kita cover. Selalunya kita akan masuk 3 bab ni, 3 sub ni je lah. Akaun nominal, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu dan susut nilai terkumpul. Kita kena faham konsep dia dahulu barulah kita boleh masuk macam mana kita nak rekodkan benda-benda ni semua. Okey, mari kita tengok ke yang pertama iaitu pelarasan akaun nominal. Okey, akaun nominal adalah benda yang transaksi masuk dan keluar di dalam sebuah syarikat lah Obviously dia memang ada dua iaitu hasil dan juga belanja. Cuma beza dia adalah hasil ni terbahagi kepada 2 jenis timing ataupun 2 jenis masa iaitu hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Kalau belanja pula mengikut timing terbahagi pada 2 iaitu belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Okey, cikgu pergi yang senang dahululah. Okey, hasil ni bermaksud duit masuk. Duit masuk dalam syarikat. Kalau belanja kebiasaannya adalah duit keluar. Okey, mari kita tengok benda yang paling senang iaitu hasil belum terima. Okey, hasil belum terima adalah hasil yang terkurang dapat dari sepatutnya. Okey, contoh, sepatutnya pada tahun 2020 syarikat akan mendapat, contoh kamu akan mendapat komisen sebanyak contoh 3,000. Tetapi anda cuma terima bukan 3,000 tetapi hanya 2,000 sahaja. Jadi ada 1,000 hutang komisen yang perlu dibayar kepada anda tetapi tidak dimasukkan pada tahun 2020. Benda ni mungkin akan masuk pada tahun 2021.
Ya, jadi ada short dekat sini 1,000 ya. 1,000 yang sepatutnya diterima pada 2020 tidak diterima. Ya. Jadi hasil ni terkurang. Jadi kita akan letakkan dia sebagai aset semasa di bawah ABT, akaun belum terima. Maksudnya komisen yang RM1,000 lagi akan dibayar, ya, bukan akan dibayar, akan diterima pada masa akan datang, ya, iaitu pada tahun hadapan. Okey, itu yang pertama, hasil belum terima. Lawan dia adalah hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh bermaksud hasil yang terlebih dapat dari sepatutnya. Okey, katakan pada 2020 ya, sepatutnya gaji anda adalah RM10,000. Contoh RM10,000. Tetapi anda didapati bahawa gaji anda telah dimasukkan lebih daripada tu. Contohnya RM13,000. RM13,000. Bermakna ada ekstra RM3,000 yang anda dah terlebih dapat dekat sini. Ya. Jadi, ya, RM3,000 ni, ya, anda sepatutnya kena pulang balik. Sepatutnya kena pulang baliklah sebab bukan hak anda, dia hanya gaji, ya. Gaji maknanya kat sini, ya, bila dah terlebih dapat RM3,000 anda kena bayar balik. Jadi ibarat macam anda berhutang kepada syarikat. Sekiranya jadi bila berhutang maksudnya anda kena pulangkan semula, jadi dia di bawah liability semasa, ya, iaitu under klasifikasi ABB, akaun belum bayar. Maksudnya akaun RM3,000 ni anda kena pulangkan balik, ya. Sepatutnya dapat RM10,000 tetapi tiba-tiba terlebih dapat RM13,000. So extra RM3,000 ni kena pulangkan semula dengan syarikat. Tu maksudnya belum terperoleh. Okey, mari kita masuk ke bahagian belanja pula. Okey, benda paling senang antara dua ni adalah belanja belum bayar lah. Belanja belum bayar ni dia direct, bermaksud belanja yang sepatutnya anda dah bayar tetapi anda belum bayar lagi. Contohnya, contohnya pinjaman ataupun ansuran. Okey. Sepatutnya pada tahun pada bulan Disember kena bayar RM5,000 tetapi satu apa pun tak bayar lagi. Ya. Jadi bila belum bayar lagi RM5,000, ya, bermakna syarikat ataupun orang tersebut berhutang kepada peminjam. Ya, jadi dia di bawah liability semasa. Ya, okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua adalah belanja prabayar. Belanja yang sepatutnya bayar akan datang tetapi dah bayar dahulu. Okey, kita menggunakan contoh yang sama. Contoh pinjaman atau ansuran. Katakan sebulan RM5,000, ya, katakan pada bulan 12 2020, tetapi you dah bayar lebih daripada tu, bayar lebih sebulan. Contoh anda bayar lagi RM5,000. Sepatutnya tapi yang RM5,000 ni anda bayar pada bulan 1 2021. Jadi bila dah bayar dahulu bermaksud dia adalah prabayar lah. Dia macam prepaid, ya. Belanja tu tak berlaku lagi tetapi you dah bayar secara advance, ya. Jadi bila anda bayar advance bermakna duit tu anda yang punya. Jadi kita letakkan dia di bawah aset semasa. Semua ni kita letakkan dekat PKK, penyata kedudukan kewangan. Ya, so dekat sinilah, ya, belum terperoleh dengan belum bayar masuk liability semasa, ya, hasil belum terima dengan belanja prabayar masuk aset semasa juga, PKK. Jadi hopefully anda nampaklah dia punya terminologi ataupun contoh-contoh untuk membezakan antara benda yang dah berlaku dengan benda yang belum berlaku. Okey. Seterusnya sebelum tu kita sekejap Alright, ada apa-apa persoalan tak setakat ni? You all okay ke? Hopefully you all okay. Mari kita tengok ke pelarasan yang InsyaAllah okey. InsyaAllah okey. Mari kita tengok ke pelarasan bahagian kedua. Tadi bahagian pertama adalah hasil dan belanja ekonominal. Yang kedua adalah hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Tiga benda ni adalah tiga benda yang orang kata macam ikut sequence lah, ya, ikut cerita. Okey, mari kita tengok ke hutang lapuk. Okey, bagi sesiapa termasuk Arisa
mungkin Adisa tahu ataupun tidak tahu berkenaan hutang lapuk, cikgu akan ulang semula. Okey, hutang lapuk ni adalah sebenarnya cerita hutang yang susah untuk dikutip semula. Ya, contohnya ya, cikgu jual kipas kepada customer secara kredit, ya, and then customer tu bila kita telefon dia kata nak bayar tak, lepas tu bila kita tanya lagi dia kata dia dah hilang pekerjaan, tak ada gaji, tak boleh nak bayar duit kipas, ya. Lepas tu tiba-tiba bulan depan kemudian dia dapati dia bunuh diri. Sebab apa? Banyak hutang, tak boleh nak bayar, release tension, jawab bunuh diri. So bila bunuh diri bermaksud dia dah meninggal, tak boleh nak kejar dia lagi dah, tak boleh nak kutip duit lagi dah. Jadi kita panggil dia sebagai hutang lapuk, hutang yang tak boleh nak dikutip lagi dah. Ya. Yang pertama, tak mampu untuk membayar hutang, salah satu sebab. Yang kedua, menghilangkan diri. Ni jenis lari lah ni, tukar nombor telefon ke ataupun pindah rumah ke, lari luar negara ke dan sebagainya. Ya, dia dah lah berhutang, lepas tu berlari lah tu. Kemudian meninggal dunia, ni jenis kes yang meninggal lah. Dan yang keempat, muflis ataupun bankrupt kerana hutang banyak sangat. Ya, muflis tu tak ada duit lah. Ya. Okay, so bila berlakunya hutang lapuk, okay, sebelum ni sebelum hutang lapuk berlaku, ya, status dia adalah ABT, account belum terima. Maksudnya dia masih boleh kutip hutang lagi. Katakan contoh jumlah ABT yang kita boleh kutip adalah RM10,000. Tapi sekiranya hutang lapuk berlaku, katakanlah orang tu yang meninggal tu hutang dia adalah RM1,000. Maka ya, ABT yang baru, akaun belum terima yang baru adalah tinggal RM9,000. Maksudnya RM9,000 ni kita masih boleh kutip, tetapi RM1,000 ni dah tak boleh kutip kerana orang yang berhutang tu dah meninggal dunia ataupun menghilangkan diri dan sebagainya. Macam contoh Danis jual air contoh. Danis jual air, ya, kawan-kawan dia berhutang sebanyak RM100. Seorang kawan dia memang lari, tak dapat nak contact lagi dah. Dia hutang RM20, maksudnya RM20 tu dah burn. Maknanya 100 tolak 20 tinggal RM80 je boleh kutip dengan pada kawan-kawan dia. Tu contoh Okey. Hutang lapuk terpulih bermaksud hutang pada awalnya telah dihapus kira dan rekod sebagai hutang lapuk tetapi dapat dijelaskan semula oleh akaun belum terima. Okey, kita berbalik kepada kes hutang lapuk ni. Orang yang meninggal tadi. Sebab kita dah rekod dia sebagai hutang lapuk. Tiba-tiba pada tahun hadapan saudara dia ataupun mak dia ataupun kakak dia contohnya, dia bagi tahu dekat orang tu ataupun pada syarikat, okey dulu arwah ada hutang RM1,000. Jadi takut azab kubur ke apa tak aman lah di dalam kubur, jadi saya nak melunaskan untuk pihak abang dia lah ataupun saudara dia dan sebagainya. Jadi ya, daripada ABT RM9,000 ni tadi, ya, sebab tak boleh daripada amount asal kita hutang lapuk terpulih, terpulihlah balik RM1,000 tadi daripada hutang lapuk jadi hutang lapuk terpulih, maka hutang tersebut kembali menjadi ABT yang baru. Ni dalam kes kakak mangsa ataupun kakak saudara penghutang tu ke, dia datang balik, dia bayar balik. Ya, so itu adalah hutang lapuk terpulih. Daripada hutang lapuk jadi hutang lapuk terpulih. Dan hutang ragu adalah satu anggaran amount yang tidak dapat dikutip daripada akaun belum terima. Okey, ni bermaksud daripada RM10,000 tadi dia akan ada satu macam amount ataupun satu angka di mana dia bajet mungkin tak dapat kutip. Contohnya dia bagi nisbah dekat sini 95% boleh kutip, 5% tak boleh kutip. Jadi kalau 95% bermaksud 9,500 ni confirm boleh dan 500 ni confirm tak boleh kutip. So maksudnya dia dah buat satu allocation ataupun bajet dekat sini. Dia beritahu okey syarikat, kita daripada 10,000 ni kita boleh confirm kita boleh collect 9,500, tetapi 500 ni kita macam kita tahu tak tahu je. Ya, sebab kita tak tahu status orang tersebut. Dan macam mana nak dapat 500 ni adalah berdasarkan kepada
pengiraan ini. Kadar peruntukan hutang ragu kali dengan akaun belum terima bersih. Katakan 5% kali dengan akaun belum terima bersih 10,000. Jadilah ada 500. Ya, so ini adalah dia punya PHR. Okey, cara merekod hutang lapuk. Okey, sekiranya hutang lapuk bertambah atau bermakna kita akan letakkan dia sebagai belanja. Sebab apa? Apabila orang tu dah menghilangkan diri, dah meninggal dunia ke, tak dapat dihubungi dan sebagainya, hutang kira burn. Bermakna syarikat terpaksalah treat dia sebagai belanja. Dan benda ni adalah mengurangkan ABT. Jadi dia adalah hutang lapuk, debit hutang lapuk, kredit akaun belum terima. Ya. Okey, sebab akaun belum terima akan berkurang, hutang pun akan hutang lapuk pun bertambah. Ya, sebab dia adalah belanja. Ni adalah aset semasa. Kalau lawan dia sekiranya hutang lapuk berkurang, macam tadi dalam kes hutang lapuk terpulih, ya, dia datang bayar balik ke apa, debit akaun untung rugi dia di bawah hasil. Betul lah ya. Debit akaun untung rugi dan kredit hutang lapuk ya. Okey. Cara merekod peruntukan hutang ragu kalau diimbangan duga. Yang ni tiga benda ni saya akan illustratekan kemudian dalam kelas akan datang. Macam mana kita nak kira hutang ragu ni? Ya, sekiranya ada hutang ragu yang lama dalam imbangan duga, kemudian ada pertambahan dan pengurangan. Dan kita akan kita akan buat satu ilustrasi bagaimana contohnya kat sini. Kalau ada pertambahan dari imbangan duga, contoh imbangan duga adalah 100 ke 150, yang lama 100, yang baru 150. Maknanya ada pertambahan RM50 bajet hutang ragu. So debit penambahan peruntukan hutang ragu dan kredit peruntukan hutang ragu. Dan kalau ada pengurangan, contoh imbangan duga yang lama 300, kemudian bila buat pengiraan hutang ragu 250, jadi ada kurang RM50. Jadi bila kurang RM50 pengurangan hutang peruntukan hutang ragu ni hasil. Yang ni belanja belanja. Dan debit peruntukan hutang ragu. Okey. So hutang ragu ni sebenarnya tak baik. Jadi bila debit ni bermaksud dia kurang lah. Ya. Okey, kalau boleh syarikat ni kena perfect lah dalam mengutip hutang Okey, merekod hutang lapuk terpulih. Ini dalam kes yang kakak penghutang yang meninggal dunia ataupun menghilangkan diri dan sebagainya. Sekiranya ada pertambahan ataupun hutang lapuk dapat dikutip balik, kakak ataupun saudara mara dia bayar. Bila dia bayar, duit masuk lah, jadi debit tunai atau debit bank. Jadi tunai bertambah dan maksudnya boleh dikutip, ya. Dan kredit hutang lapuk maknanya dia berkurang lah, ya. Jadi hasil. Okay. So kenapa debit tunai atau bank? Kerana ahli keluarga yang berhutang tu dia masukkan duit dalam bayar by cash ataupun bayar by check lah ya. Dan hutang pun berkurangan. Okay, sebelum kita masuk ke part yang terakhir tu, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Danish dengan Arisa, ada apa-apa soalan ke? Tengok kalau boleh respon kat chat box Tak ada. Arisa, kalau boleh respon kat chat box sebab cikgu nak tahu juga status you all. Tak dengar je. Everything okay? Okay, nice. Alright, yang terakhir pelarasan terakhir adalah Cikgu dengar tak? Ya? Apa dia? Dengar tak? Dengar. Suara dengar? Dengar. Okey. Okey, susun nilai dan susun nilai terkumpul. Okey, kenapa kita kena buat pengiraan susun nilai adalah kerana setiap aset bukan semasa ni dia punya nilai mestilah turun. Ya, nilai aset semasa mesti turun. Contoh, kalau beli kereta pada tahun ni, pada tahun ni, 5 tahun akan datang keadaan kereta tak akan sama. Mesti kereta tu dalam keadaan rosak. Dulu beli kereta RM50,000, 5 tahun akan datang akan jadi RM10,000 je dia punya nilai dia. Sebab apa? Banyak dah rosak. Sama juga dengan beli mesin. Mesin dulu kalau beli harga dia RM10,000. Bila dah selalu rosak dia punya scrap value dia tinggal RM2,000 saja. Maknanya dah tak laku dah. Ya. Jadi dekat sini kita kena buat
pengiraan susut nilai ni sebabnya kita nak orang kata kena ingat dalam hukum perakaunan ya, bila kita nak merekodkan sesuatu aset tu dia adalah berdasarkan kepada nilai semasa ya, bukan pada nilai masa tahun dulu-dulu sudah ya. Okay, especially bahagian aset. Okay, apabila susut nilai, okay contoh cikgu bagi contoh secara angka, katakanlah kereta kereta 50,000. Okay, first year pada tahun pertama ya, dia punya susut nilai adalah 10,000. Second year pada tahun kedua 10,000. Maknanya ya, pada tahun kedua pada tahun pertama dia jadi 40,000 sebab 50,000 tolak 10,000. Dan kemudian pada tahun kedua 40,000 tolak 10 dia akan jadi 30,000. Jadi pada masa you all beli pada tahun 2020 kereta, 2022 dia dah jadi 30,000 sebab dah banyak osak dah time tu. Jadi RM10,000 ni yang susut nilai ni kita akan letakkan dia sebagai belanja. Ya, sebab apa? Duit keluar, nilai dah turun. Ya, jadi kat sini dia dah bagi tahulah belanja yang mengurangkan nilai aset bukan semasa. Dan susut nilai terkumpul ni kita akan masukkan ke bahagian aset semasa sebab dia akan tolak dengan nilai sebelum masa dibeli tu ya. Okey. Biasanya dikira pada akhir tempoh perakaunan iaitu 31 Disember. Okey. Yang ni susut nilai terkumpul susut nilai terkumpul 20,000 ni adalah susut nilai terkumpul. Okey, kaedah pengiraan ada dua. Penilaian semula ni kita jarang guna tetapi yang biasanya accountant guna adalah kaedah garis lurus dan baki berkurangan. Ya, nanti kita akan tengok contoh-contoh baki berkurangan dan kaedah garis lurus lah. Ya. Okey, kaedah garis lurus yang tadi cikgu bagi tahu. Katakanlah 50,000, ni cikgu tunjuk secara angka kali dengan katakanlah 10% setahun, dia akan jadi 5,000. So jadi pada tahun pertama, tahun 1 tolak 5,000, tahun 2 tolak 5,000, tahun 3 tolak 5,000 sampailah habis. Cikgu robot. Ya? Azad? Okey, tu yang Sangkut aku. sangkut line saya okey. Kalau line kamu macam mana? Cuba check line kot. Saya line tapi line saya okey. Okey, tak apa. Benda ni dalam recording je. Okey, kalau kaedah baki berkurangan, dia tengok kepada orang kata dia punya pengiraan tu berdasarkan baki semasa Okey, contoh katakan 5%. 50,000 pada tahun pertama 50,000 kali dengan 5%. Jadi 5,000. So jadi tolak dengan kalau tolak 50,000 tolak 5,000 akan jadi 45,000. Ini baki. Kalau tahun kedua mengikut baki 45,000 kali 5%, kalau tekan kalkulator akan sini 10% akan jadi 4,500. So 45,000 tolak 4,500 akan jadi 40500. Kemudian baki ni bawa ke bawah, dia macam baki BB lah kalau baki berkurangan kan. 40,500 kali 10% akan jadi 4050. So 4050 tolak 4050 akan jadi RM 36,000. Jadi pada tahun keempat. So kat sini dia punya nilai sama, cuma beza dia adalah pengiraan dia berdasarkan baki pada tahun tersebut. Tapi kalau garis lurus, dia tolak amount yang sama. Ya. Okey. Pada tempoh masa lah ya. Okey, kaedah merekod susut nilai, debit akaun susut nilai iaitu aset, kredit susut nilai terkumpul dalam bahagian aset, debit akaun terugi belanja, kredit akaun susut nilai, debit akaun terugi, kredit akaun susut nilai terkumpul aset. Okey, so benda ni
Tapi kebiasaannya lah ya, kita akan kemas kinikan imbangan duga dulu. Bila kita kemas kinikan imbangan duga tersebut, barulah kita boleh buat akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey. Okay, Danis boleh dengar Okay. Alright. So far okay Okay, mari kita tengok ke soalan SPM, contoh soalan objektif. Okay, pada minggu depan cikgu akan ajar macam mana nak tackle soalan berkenaan tentang pelarasan ni Okay. So hopefully boleh nampak skrin. Okay, mari kita tengok soalan nombor 1 Soalan nombor 1. Alright, pelarasan akaun nominal Okey, butiran manakah yang diklasifikasikan sebagai liability semasa? Okey, liability semasa ni bermaksud hutang jangka pendek yang perlu dibayar. Maksudnya benda belum bayar, kena bayarlah. Okey. Yang pertama, kalau kita tengok liability semasa, semuanya berkenaan tentang benda yang belum bayar lagi. Jadi antara 1, 2, 3 dan 4, benda yang obvious yang dikata belum bayar adalah yang ini. Liability bermaksud belum bayar, tunggakan kan, belum bayar. Jadi nombor 3 adalah jawapan yang betul. So maknanya yang bukan bermaksud 1 dan 2, 1 dan 4 ni adalah jawapan yang salah. Mari kita tengok jawapan nombor 3 dan jawapan nombor 4. Okey, dividen belum terima ni memang salah lah. Kalau belum terima bermaksud dia adalah akaun belum terima, dan akaun belum terima biasanya kita akan masuk aset semasa. Okey. Alright, sama ada dia belum terperoleh ataupun insurans prabayar. Okey, insurans prabayar jawapannya adalah salah kerana apabila dia adalah prabayar bermaksud dia dah bayar dahulu. Bila dia dah bayar dahulu, jadi dia punya amount tu adalah milik milik syarikat lah. Ya. Jadi apa-apa prabayar kita akan masuk akaun aset semasa. Jadi nombor 4 ni adalah salah. Komisen belum terperoleh. Ni bermaksud komisen yang sudah dibayar ataupun dapat secara lebih. Contoh, komisen yang dia dapat sepatutnya adalah 1,000 tetapi dia dapat 1,200. Jadi 200 tu kena pulangkan semula sebagai tunggakan untuk dibayar kepada syarikat. Jadi jawapan nombor 1 adalah 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Okey, cikgu padam kat ini supaya you boleh nampak dia punya jawapan lah. Okey, jawapannya adalah C. Ya. Itu soalan pertama. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey. Komisen belum diterima dicatatkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai, okey, kata kunci dia adalah belum terima, belum diterima. So apabila belum diterima, dia bermaksud dia akan dapat. Jadi bila belum diterima, dia akan masuk akaun belum terima. Jadi definitely akaun belum terima, ABT akan masuk, bukan liability semasa, bukan liability bukan semasa, dan juga bukan aset bukan semasa. Jawapannya adalah A, aset semasa. Ya, ABT akan masuk dalam aset semasa. Ini adalah ABT lah ni. Okay, ABT. Itu yang kedua. Okay. Mari kita tengok soalan nombor 3. Faedah belum terperoleh. Belum terperoleh ni bermaksud dia dapat lebih. Ya, sepatutnya katakanlah faedah sepatutnya dia dapat RM100 tetapi dia dapat RM150. Maknanya RM50 tu adalah ekstra yang dia dapat tu ya. Dicatatkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai equity memang salah lah. Memang salah. Aset bukan semasa pun memang salah. Jawapannya antara aset semasa ataupun liability
semasa. Jadi apabila belum terperoleh, dia adalah liability semasa. Sebab apa? Dia dapat ekstra, dia kena bagi balik ataupun pulangkan balik kepada syarikat. Ya. Okey. So itu adalah nombor 3 Okey. Kita tengok nombor 4. Okey, nombor 4 ni tricky sikit kerana dia melibatkan pengiraan calculation. Dan anda kena berhati-hati apabila melihat tarikh Okey, soalan nombor 4 Pemilik perniagaan di Land Enterprise telah membeli insurans untuk kedainya pada 1 Jun 20X0 dengan premium berjumlah RM960 serta setahun. Tempoh perekonomiannya berakhir pada 31 Disember 2000X0. Pelarasan manakah menerangkan pernyataan baik di atas? Okey. Pertama sekali, tengok tarikh dia. 1 Jun 20X0 dengan 31 Disember 20X0. Kita ada bulan 6, bulan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya ada 7 bulan yang insurans itu dah berlaku. Tetapi insurans yang dibayar kat sini adalah 1 tahun. Jadi sini 7 bulan, bermakna insurans yang belum berlaku adalah 5 bulan. Okey, jadi untuk mengira benda ni 960 setahun, kita kenalah kira sebulan. Ya, kira sebulan. RM960 setahun bahagi dengan 12 bulan akan menjadi RM80 sebulan. Kali dengan 7 bulan yang daripada Jun sehingga Disember, jadi dia adalah 560. So, jumlah yang ini semua adalah 560. So, maksudnya 5 bulan yang insurans tak berlaku kali dengan 80 adalah RM400. So, 5 bulan adalah RM400. Okey. Masalah sekarang adalah dia dah bayar secara advance. Maknanya dia dah bayar secara awal iaitu 960 dalam masa setahun. Tetapi insurans hanya berlaku secara 7 bulan sahaja. Jadi apabila dia bayar secara advance, kita tak boleh letakkan sebagai belum bayar. Dua-dua confirm ni memang salah. Dia adalah prabayar. Cuma beza dia adalah sama ada dia 400 ataupun 480. Jawapannya adalah 400 kerana 5 bulan yang insurans dia belum berlaku lagi. Kalau 480 ni salah lah. Ya, kenapa 400? Kejap. Betul lah. 400 adalah 5 bulan. Okey, betul lah. Ya, 5 kali 80, 400. 480 ni salah. Ya, sebab 5 bulan kali dengan RM80. So, macam itulah cara nak menjawab soalan tersebut. So, yang RM400 ni akan dimasukkan ke dalam prabayar dan direkodkan pada tahun 2020. Ya. 20X1 lah, Ya. So, itu adalah cara untuk menjawab soalan nombor 4. Okey, harap clear dengan penjelasan cikgu untuk soalan tersebut. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Okey, maklumat berikut didapati daripada kedai buku Bunga Mei, sewa prabayar 600 dan juga sewa yang ini 20X9 bulan Februari. Berapakah sewa yang diiktiraf? Okey, maksud diiktiraf ni adalah kita tak boleh nak rekod 20X8 dengan 20X9 dalam satu akaun yang sama sebab tahun lain. Kita kena ambil satu tahun saja iaitu 20X8 600. Yang ini tak boleh nak masuk sebab dia hanya dia kira setahun lah ya, 20X8. Yang dah direkodkan adalah 6,600. Jadi apabila kes prabayar, yang ini adalah sewa yang telah diiktiraf, jadi kita kena tolakkan 6,600 ditolakkan dengan 600 yang dah dibayar secara advance tetapi belum berlaku lagi. So dia adalah 6,000. Jadi 6,600 tolak 600 akan menjadi, yang ini tidak diiktiraf kerana kemungkinan dia tak berlaku lagi. Ya, kemungkinan sewa ni tak berlaku lagi. Ya, maksudnya dia belum orang kata duduk rumah tu. Ya. Yang ni benda dah lepas.
Ya, so benda dah lepas kita kena masukkan lah as a consideration. So 6,600 tolak 600 akan jadi 6,000 Okay. Cikgu cek ada apa-apa ke dalam chat box. Okay, tak ada Okay, soalan nombor 6 Petikan penyata kedudukan kewangan berikut diperoleh daripada Kian Tong Enterprise. Butir manakah yang tersalah catat? Okay. Berkenaan aset semasa, insurans prabayar betul. Tapi yang belum bayar confirm salah. Belum bayar confirm akan masuk dekat liability. Gaji belum bayar betul, faedah belum terperoleh pun betul. Jadi jawapannya adalah B. Semua benda yang belum bayar mesti dimasukkan dalam liability semasa. Ya. Okey. Soalan. Okey, mari kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Maklumat yang berikut berkaitan dengan pelanggan Cik Amelia pemilik Edenton Enterprise bagi tahun berakhir 30 Jun 20X7. Ya, 30 Jun. Ya, yang ni 23 Jun. Ni kira tarikh last lah. Okey. Ada 3 akaun belum terima, 3 orang, Saranjit, Gauri and Karen. Ni tarikh jualan dan ni jumlah jualan. Kita tengok dia punya case dia. Dasar perniagaan menetapkan tempoh kredit sebulan, bermakna hutang yang dibagi sebulan, maknanya kena lunaskan dalam masa 30 hari. Sehingga 30 Jun 20X7, Cik Amelia gagal menghubungi Saranjit. Ni dia gagal menghubungi. Ni dia. Saranjit tak tahu hilang ke mana. Ya. Manakala Gauri berjanji akan menjelaskan hutangnya pada awal Julai 20X7, berapakah hutang lapuk yang direkodkan? Anda kena ingat konsep hutang lapuk ni adalah hutang yang memang dah tak boleh kutip lagi dah. Ya, kerana masalah yang berlaku kepada penghutang. Okey. Kalau dah kes gagal menghubungi Saranjit, confirm lah dia hutang lapuk. Ya. Tetapi yang Gauri ni pula menjelaskan hutangnya, maknanya hutang dia masih boleh dikutip lah. Boleh dikutip lagi. Ya, dia tak boleh consider hutang lapuk. Dan Karen ni tak ada apa-apa. Ya, dia masih customer baru. So, confirm lah Saranjit saja yang hutang lapuk 1580. Ya, sebab apa? Kata kunci dia adalah gagal dihubungi. Ya. Jawapan dia adalah A saja. Gauri masih boleh dikutip. Jadi kita tak boleh letakkan dia sebagai hutang. Okey. Ni minta maaf kalau sekiranya tak nampak dia punya gambar tu kurang jelas, ya, hopefully jelas Okey, tak apa cikgu bacakan. Apakah yang dimaksudkan dengan hutang lapuk terpulih? A, hutang lapuk dilupuskan, memang salah jawapan dia. B, hutang yang dianggarkan dapat dikutip balik, kemungkinan betul, ya, tetapi kita tak tahu lagi, kita tengok jawapan lain. C, hutang yang dianggarkan tidak dapat dikutip balik, salah. Dan D, hutang yang dapat dikutip semula setelah dihapuskan sebagai hutang lapuk. So D jawapan dia. Dulu status dia hutang lapuk, tetapi hutang lapuk tu dihapuskan kerana masih boleh dikutip. Ya, macam kes kakak arwah lah, ya, kakak arwah yang arwah itu dah meninggal, kita tak dapat nak kutip hutang dia. And then kakak arwah tu dia bagi tahu dia nak bayar lunaskan semua hutang, jadi hutang ni lah jadi hutang lapuk terpulih Okey, soalan nombor 9 Okey, maklumat yang berikut menunjukkan imbangan duga kedai Fangway. Okey, so ini adalah imbangan duga. Ya, debit akaun belum terima ABT 6,000, peruntukan hutang ragu 450. Okey, soalan dia. Kedai Fangway telah membuat peruntukan hutang ragu sebanyak 5% ke atas akaun belum terima. Maknanya dia punya bajet lah, ya, provisional, ya. 5%, maknanya 95% tu boleh kutip, 5% tu tak tahu lagi. Apakah kesannya terhadap hasil atau belanja kedai? Sebelum tu, mari kita kira peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu 5% ni mestilah dikira ke atas akaun belum terima. Jadi, 5% kalikan dengan 6,000 akan menjadi, kalau kita tekan kalkulator, 6,000 kali dengan 5%,
akan menjadi RM300. Okay, RM300. Okay. Masalahnya sekarang, dekat bahagian kredit ni, 450. Jadi, imbangan duga yang lama 450 dan yang baru adalah 300. Jadi, ya, lamanya 400, imbangan duga ya, ID 450. Lepas tu dia punya peruntukan hutang ragu 300. Jadi dia punya beza dia adalah 150. So apabila pengurangan hutang ragu ni berlaku, kita tengok balik dekat nota tadi. Ni pengurangan daripada 300 ke 250. Dalam kes ni tadi 450 ke 300. Ya, so dekat sini ya, maksudnya dekat sini dia adalah debit peruntukan hutang ragu dan kredit pengurangan peruntukan hutang ragu. So ini adalah belanja lah kalau tak silap ya, belanja. Belanja atau hasil gitu. Okey. So apabila peruntukan hutang ragu berkurang bermaksud 150 daripada 450 ke 300, bermaksud 150 ni ada harapan untuk dikutip semula. Ya, jadi jawapannya adalah A. Hasil bertambah RM150. Ya. Kerana apa? Beza yang lama 450, yang telah dikira 300. Ya. Maksudnya dekat sini, dia macam inilah cerita dia. Dulu kita tak boleh nak collect 450. Lepas tu apabila dah masuk akhir tahun, kita tak boleh collect 300 je. So maknanya 150 tu kita boleh kutip lagi. So apabila kita boleh kutip, bermakna dia akan menjadi potensi hasil. So apabila potensi hasil bertambah RM150. Ya, so jawapan untuk nombor 9 adalah A. Okey, soalan nombor 10 ya. Apakah yang menyebabkan berlakunya hutang lapuk? Okey, so nombor 1, pelanggan tak dapat dikesan. Okey, betul. Kedua, pelanggan meninggal dunia. Betul. Ketiga, pelanggan diisytiharkan muflis. Betul. Keempat, pelanggan mungkin tidak dapat menjelaskan hutang. Mungkin ni, mungkin ya, mungkin tidak. Jadi tak kurang tepat lah ya. Kurang tepat jawapan tersebut. Ya, jadi jawapan yang tepat adalah 1, 2 dan 3. Mungkin ni bermaksud mungkin ya, mungkin tidak. Okay. Mungkin ya, mungkin tidak. Alright. Soalan nombor 11 Soalan nombor 11. Tapi sebelum tu cikgu nak tengok, just nak checklist dulu kalau ada apa-apa masalah. Arissa dengan Danish ada apa-apa? So far clear ke dengan jawapan? Sorry, Clear. Cikgu tak dengar. Arissa okey? Clear hopefully. Okey, soalan nombor 11 Kaedah peratus atau kos atas kos juga dikenali sebagai, okey, so jawapannya adalah B, kaedah garis lurus. Ya, kaedah peratus atas kos ya. Ini teori teori berkenaan dengan susut nilai kaedah garis lurus. Okey. Soalan nombor 12 maklumat yang berikut diambil daripada buku kedai Ruyi Enterprise. Okey, kita ada komisen belum terima. Ya, baki Ni semua baki tau. Kat imbangan duga ni adalah baki. Baki pada 1 Januari 240 tetapi naik sebanyak 450. Komisen belum terperoleh baki awal 1 Januari 380 tetapi 31 Disember naik pada 650. Dan maklumat tambahan komisen diterima dengan cek sepanjang 20X7 bernilai 2,800. Berapakah komisen diterima bagi tahun berakhir? Okay. First thing first benda pertama adalah kita kena tengok beza antara 31 Disember dengan 1 Januari. Jadi untuk 31 Disember dengan 1 Januari, untuk komisen belum terima, 450 tolak 240 450 tolak 240 akan jadi 210. Ni beza dia 210. Untuk komisen belum terperoleh 650 tolak 380 akan jadi 270.
Okey. Anda kena ingat dalam kes ni, okey, belum terperoleh bermaksud dah terlebih dapat. Ya. Dan belum terima ni bermaksud belum lagi. Jadi beza antara dua ni 70 tolak kalau kita kontrakan dia ya 270 tolak 210 dia akan jadi 60. 60 ni lebih kepada komisen belum terperoleh. Di mana komisen belum terperoleh bermaksud dia kena pulangkan semula ya. Dia kedai buku rugi kena pulangkan semula RM60 kepada bank. Okey, komisen diterima sebanyak 2,800. Jadi ya untuk kontrakan dengan RM60 ni yang perlu dipulangkan semula 2,800 yang dia dapat tadi tolak 60 yang dia nak kena pulang balik ya sebab terlebih dapat. Jadi jawapannya adalah 2740. Okey. Okey, berapakah komisen diterima adalah 2740. Okey. First thing first, anda kena tengok beza beza antara awal tahun dengan akhir tahun ya. Okey, ada beberapa soalan lagi. Okey, soalan berkenaan tentang susut nilai. Nombor 13, maklumat yang berikut dipetik daripada buku butik pakaian Jasmine, alatan pejabat 4780 31 Disember pada tahun 1 Januari 20X6 31 Disember 20X6 6150. Maklumat tambahan alatan pejabat bernilai 1,500 telah dibeli sepanjang 20X6. Okey, anda kena ingat dalam imbangan duga ini adalah baki awal, ni adalah baki akhir. Jadi anda kena cari perbezaan. Sama adakah ada penambahan alatan pejabat ataupun tidak. Okey, jadi dalam kes ni 6,150 tolak dengan 4780. 6150 tolak 4780 akan jadi 1370. Maknanya ada pertambahan nilai sebanyak RM1,370 dalam pembelian alatan pejabat. Maknanya dia beli lagi lah. Dan alatan pejabat tersebut dia beli masa tu 1,500. Jadi dia beli 1,500 tetapi nilai sekarang 1,370. Jadi tolaklah dua-dua ni. 1,500 tolak 1,370. Jadi 103. Nilai dia terhapus sebanyak 130. So jawapannya adalah A. Berapakah susut nilai alatan pejabat yang dicatatkan? Jawapannya 130. Okey, so itu adalah dia punya jawapannya. Okey, soalan nombor 14 Maklumat di bawah ini diperoleh daripada kedai buku Haziq pada 31 Disember 2000 expired. Okey, mesin ataupun kos masa dia beli RM40,000. Susut nilai terkumpul maknanya masa dia beli dulu sampai sekarang nilai dia jatuh sebanyak RM8,000. Mesin tersebut dijual pada 31,600 pada 31 Disember 20 expired. Berapakah untung atau rugi? Okey. So bila dia jual, nilai dia akan jadi jatuh. So nilai dahulu RM40,000 tolak dengan nilai masa dia jual 31,600. So kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 8,400. Okey, 8,400. Maksudnya ada nilai dia 8,400. Dan susut nilai yang terkumpul maknanya nilai dah lah dia jual. Dia punya nilai dia tinggal 8,400. Dia tolak lagi dengan susut nilai. Ya, 8,400 tolak 8,000, so dia akan jadi berapa? 400 lah kan? 8,400 tolak dengan 8,000 akan jadi 400. So persoalan dia sekarang adalah ni memang salah, ni memang salah. Sama ada untung atau rugi, jawapannya confirm dah rugi sebab susut nilai kebiasaannya akan rugi. Itu saja. Susut nilai tak ada untung Susut nilai ataupun nilai jatuh confirm dia adalah, so jawapannya adalah A. Ya, 600 ni salah sebab pengiraan dia. Okey. Soalan nombor 15 Maklumat yang berikut menunjukkan pembelian perabot oleh kedai perahlat sepanjang tahun 20X8. Okey, so
kena tengok tarikh kena be careful dengan tarikh dia 1 Januari, 31 Oktober dengan 31 Disember. Tapi masalah sekarang bila 31 Disember nak ke 1 Januari satu hari je. So ni tak payah kira. Tak boleh kira. Sebab apa? Dia beli pada 31 Disember. Jadi tak boleh nak buat susut nilai lah. Sebab baru satu hari usia dia. Polisi kedai peralat memperuntukkan susut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Berapakah susut nilai bagi tahun berakhir 31 Disember? Nampak 31 Disember kan? Ini 31 Disember. So tak boleh buat susut nilai sebab tarikh yang sama. So tinggal dua ni je. Okay, problem sekarang ni adalah kita kena kira 10% setahun. Setahun tau. Kalau 1 Januari sehingga 31 Disember, confirm dia adalah satu tahun. Sebab 12 bulan kan. Jadi 2,500 kali dengan 10% satu tahun. So dia akan jadi 250. Cuma masalah sekarang 31 Oktober. Okey, so apabila 31 Oktober bermaksud kita kena kira daripada 1 November. Bulan November dengan bulan Disember. Jadi 2 bulan. Jadi 2,400 kali dengan 10% setahun. Hanya 2 bulan saja. 2 bulan bahagi dengan 12 bulan. Okey. Sebab apa 2 bulan? 1 November sehingga 31 Disember. November, Disember. 2 bulan saja. So, kita kira 2,400 kali dengan 10% kali dengan 2 bahagi 12 akan jadi 40 ring. 40 ring. Yang ni tak boleh kira sebab hari yang sama. Ya, tak boleh buat susut nilai. Tambah 22, 250 tambah 40 akan jadi 290. Jawapannya adalah B, 290. Okey. Okay, mari kita tengok soalan nombor 16. Ada lagi 5 minit lagi. Syarikat Jason membeli alat tulis RM590 ya, pada tahun 20X9. Masa tu dia beli RM590. Sebanyak RM120 alat tulis masih belum digunakan. Maksudnya masih belum dijual ataupun masih belum keluar kotak ke apa dan sebagainya. Catatan manakah betul dalam penyata kewangan? Jawapannya adalah B. Kerana apa? Dalam accounting, dia punya amount ni kena pecahkan kepada 2. Satu dah guna, satu lagi yang belum guna. Okey, yang belum guna 120, so 590 tolak 120 akan jadi 470. So bila campur dua-dua akan jadi 60. Okey, yang ni betul tapi dia terbalik. Ya. Okey, akaun perdagangan untung rugi alat tulis ya, sebab ni adalah masuk dalam belanja. Inventory ni masuk aset semasa. Ya, sebab yang ni salah sebab dia punya belanja sepatutnya dekat belah upper KB. Yang ni memang salah ya, sebab dia double counting. Ni pun sama. Okey, soalan nombor 17 Maklumat yang berikut diambil daripada buku Edenton Enterprise. Berapakah modal kerja? Okey, modal kerja bersamaan dengan aset tolak liability. Okey, jadi inventory akhir adalah aset. So yang ni tambah. Akaun belum bayar pun aset, tambah juga. Bank pun aset, tambah. Faedah pinjaman belum bayar liability, tolak. Faedah simpanan belum terima adalah aset. Jadi tambah 4 ni, tolakkan dengan 1 ni. Ya, sebab apa? Inventory akhir aset, akaun belum bayar aset, bank aset, faedah belum bayar liability, ini aset. So, kita tekan calculator. 8700 tambahkan dengan 5600 tambah 12300 tolak 590 tambah 860. Sekejap. Belum bayar, sorry. Belum bayar liability. Maaf Belum bayar liability. So ni tolak. Okay, alright. Kita ulang sekali lagi. 8,700 tolak 5,600 tambah 12300 tolak 590 tambah 860. 15670. Ya, so jawapan nombor 17 adalah
Okay, next. Ya, kita nak habiskan. Okay, maklumat yang berikut diperoleh daripada penyagaan Wang Fat. Berapakah modal kerja? Okay, alatan pejabat, ya, aset, tambah. Akaun belum terima, aset, tambah. Akaun belum bayar, liability, tolak. Isu prabayar, tambah. Komisen belum diterima, tambah. Akaun belum terima. So, tambah 4 yang tolak 1. So, 6,000 tambah 4,600. Tolak 2,800. Tambah 890 tambah 1,200. 890. So jawapannya adalah C. Okey, dan last kali, ya, item manakah yang merupakan aset perniagaan? Aset ni tak kisah, aset semasa ataupun aset bukan semasa. Okey, gaji belum bayar ni salah. Ya, belum bayar liability. Gadai janji ni aset bukan semasa, ABS, aset bukan semasa. Overdraft bank aset, aset bukan semasa pula. Liability bukan semasa. Liability bukan semasa. Overdraft bank liability semasa. Salah juga. Insurans prabayar, yes. Perkataan prabayar merujuk pada aset. So jawapannya adalah A. Okey, jadi sedikit sebanyak kita dah cover part teori ya. Untuk minggu depan kita akan masuk yang ini ya. Yang ini cerita sempat nak cover. Ya, imbangan duga dan kita kena sediakan ni imbangan duga terselaras ya. Daripada maklumat tambahan ya, macam mana kita nak kira balik imbangan duga yang baru dan inilah balancekan balik imbangan duga. Tak payah buat debit kredit, lepas tu terus buat nyata kewangan dan sebagainya. Okay. Ada soalan? Everything okay?